والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan nasihat buat hati, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Sahabat Pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Haji Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada malam yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini dari subuh tadi hingga ke saat ini, Masya Allah, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa ba'. Semati Puan Amnira Suhana selaku moderator kita pada malam ni, tidak lupa juga Bonda N, tidak lupa juga kepada Bonda Puan Rosniati Mansur, tidak lupa juga kepada staf-staf pentadbirannya, Puan Nur Akiyah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, sama ada yang berada di dalam sihat, sama ada yang berada di dalam sakit, sama ada yang berada di dalam perjalanan, sama ada yang berada sedang landing, sama ada yang sedang makan malam, dinner, konon-kononnya. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT semuanya di dalam peliharaannya, di dalam jagaannya, insya-Allah. Khabar semua, mudah-mudahan sihat walafiat dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, Nasihat Bagi Hati. Nasihat Bagi Hati, insya-Allah. Kitab ni kadang-kadang hilang, kadang-kadang jumpa. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang hilang. Yang jadi mangsa, Kak Intan jadi mangsa. Maaflah Kak Intan ya. Selalu jadi mangsa saya. Kalau saya jumpa kitab, saya tak minta ke ada nota. Kalau saya tak jumpa kitab, saya minta dia bagi nota. Kadang-kadang dia bagi 2 terus sebab tak nak bagi saya minta dah lepas tu. Jadi maknanya yang ni, kitab ni saya jumpa malam ni. Alhamdulillah. Anak saya yang simpan, dia yang baca. Hebat punya anak. Anak saya umur apa? Umur darjah 3. Dia yang simpan betul. Awak abah tak bagi tahu kat kakak, abah nak baca kitab tu. Dia kata macam tu. Awak abah tak minta kat kakak. Mana aku tahu ambil kita bercakap macam tu. Jadi anak yang baca. Sebab pak tak baca, anak baca.
Jadi sebab apa anak baca? Sebab anak tu dia nak baca. Jadi kita tak boleh halang dia nak baca. Kalau dia tak baca, kita pun tak baca. Okay, insyaAllah pada malam ni tajuk apa? Bab yang keberapa ya? Bab nasihat 23 Ustaz, si alim ahli neraka. InsyaAllah. 23. Bismillahirrahmanirrahim. 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, kata pengarang kitab, iaitu Syekh Habib Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin kata, si alim ahli neraka. Alim ahli neraka ni banyak, dia disebut sebagai ulama su'. Ulama apa? Ulama su' ataupun dalam bahasa Arab, ulama isu. Jadi ulama buruk, ulama jahat. Ulama jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan yang tinggi datang bersama tanggungjawab dan amanah yang berat. Menjadi seorang yang alim adalah satu tuntutan kerana ia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat menjauhkan diri daripada kejahilan. Di sini perenggan yang ni menunjukkan kepada kita sekalian tentang objektif kita menuntut ilmu. Bila kita rajin menuntut ilmu, hakikatnya kita sedang mengikis kejahilan yang ada pada diri kita. Bila kita sudah tahu, maka kejahilan itu akan ditolak daripada keilmuan yang kita miliki di dalam keadaan kita mempelajari sesuatu ilmu. Maka bila kita tahu, maka kejahilan sedikit demi sedikit dapat ditolak, dapat dikikis daripada pengetahuan yang kita miliki. Begitu. Jadi dalam keadaan tersebut, dalam keadaan yang sama, bila kita menolak kejahilan daripada diri kita, maka Allah angkat darjat kita. Allah sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat orang yang beriman dan mengangkat martabat orang yang berilmu dengan beberapa darjat kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Jadi untung orang yang rajin menuntut ilmu. Terutamanya orang yang dalam JNI ni rajin sangat kuliah dia. Pagi, petang, siang, malam, malam. Tu dia. Pagi, petang, siang, malam. Lepas kuliah, lepas kuliah, tak jemu-jemu. Sibuk je. Tu dia. Banyak sungguh, hebat sungguh. Masya-Allah. Sebab apa hebat macam tu ya? Duduk dengar. Sat senyum, sat sebab, sat sedih. Sat senyum, sat sebab, sat sedih, sat ketawa. Macam-macam hal ada. Jadi ala kuliahnya tak jemu-jemu duduk dengar kuliah. Sebab apa tak jemu-jemu dengar kuliah? Dah masjid tak boleh pergi, kita duduk dengar kuliah di rumah je Ustaz. Senang sikit. Platform baru kan. Dia marah kita pula. Jadi maknanya dia nak dengar ilmu lah kan. Jadi dia duduk dalam majlis ilmu walaupun dia duduk di rumah. Pahala dia masya-Allah tabarakallah. Maka Allah angkat darjat dia. Orang yang menuntut ilmu ni juga Allah kata apa? Melalui Nabi. Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahu Akbar. Allah kata apa? Nabi kata apa? Sesiapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan kefahaman kepada agamanya. Allahu Akbar. Allah bagi ilmu agama pada dia, dia bagi faham agama. Bagi faham, bagi dengar ilmu agama. Bagi selalu dengar majlis ilmu agama. Masya Allah. Maka dia sedang diberi kebaikan oleh Allah kepada dirinya. Termasuk dirinya, termasuk kalau dia dengan suami dia duduk tenggek sebelah dia. You dengar apa? Dengar sikit. Suami dia pun tidur, sambil-sambil tu tidur dengar. Isteri dia tak tidur kan. Suami dia duduk tumpang dengar sekali. Cakap dengar apa lepas ni daripada pagi sampai malam tak habis-habis duduk depan komputer, depan laptop, depan handphone, duduk gelak seorang-seorang ni. Siapa ni duduk dengar? Siapa duduk ceramah ni? Suami dia dengar. Suami dia baru dengar 5 minit. Membuta terus bini suami dia. Suami dia baru dengar 5 minit. Tidur terus. Tu hebat suami dia.
Ha. Sebab suami dia rasa apa? Suami dia dengar, macam khutbah Jumaat siang tadi. Sebab apa? Sebab ittaqullah tu. Sebab ittaqullah tu dia rasa macam keadaan dalam suasana solat Jumaat. Jadi dia pun tertidur dengan sebab keseronokan dan kebiasaan yang dia pernah alami. Hebat suami ke isteri? Isteri hebat. Sebab tu jangan maming dengan isteri kan. Sebab dia kata apa tu semua makbul. Makbul tu cakap. Kan? Sebab apa? Sebab dia ada satu kelebihan dia. Sebab dia kebersamaan dia dalam majlis ilmu itu menjadi sebab dia hebat. Dia ya Allah Akbar. Lagi satu sebab dia apa hebat. Sebab apa dia hebat? Sebab dia tulis. Dia mengaji, dia tulis. Cuba tengok suami mengaji. Mana dia tulis? Kan dengar. Kalau ada cik-cik suami lah ni minta maaf ya. Saya bukan kata kat cik suami yang adalah ni. Cik suami di Copenhagen. Bukan kat Malaysia, tak ada. Orang Malaysia baik, orang Malaysia hebat. Selut. Orang Malaysia hebat. Okay, sekian dimaklumkan. Okay, meskipun begitu, si alim mempunyai tugasan yang besar kerana mereka adalah pewaris bagi para Nabi. Bukan senang nak jadi orang alim. Nak jadi orang alim, dia mesti gadai masa. Dia mesti gadai wang ringgit. Dia mesti gadai tubuh badan dia. Dia mesti gadai segala kesenangan dia. Dia mesti gadai segala penat lelah dia. Dia mesti gadai segala waktu lapang dia. Dia mesti gadai segala keseronokan dia. Dia mesti gadai segala nafsu punya keinginan. Jadi bila semua tu dia gadai, maka dia akan dapat ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia. Bukan senang ya. Kena gadai banyak tu nak jadi seorang alim. Kena menghafal, Masya Allah kena hafal kitab ni. Pagi petang siang malam kena hafal. Sebab besok guru nak tasmik, guru nak dengar apa yang kita hafal, apa yang kita ingat daripada subjek-subjek yang dia suruh kita hafal. Ya Allahu Akbar, hebat betul. Susah tu, susah. Kan? Susah nak menuntut ilmu agama ni, nak jadi orang alim, nak kena ingat macam-macam benda, nak kena ingat hadis, nak kena ingat Quran, nak kena study yang ni, nak kena study yang ni. Allahu Akbar, ya Allah. Kan? Bila dah jadi alim, bukan sewenang-wenangnya tanggungjawab itu diberikan kepada kita, bahkan kena pelihara. Pelihara apa? Pelihara satu status, satu darjat yang Allah letak kedudukan orang yang menuntut ilmu ni, sehingga dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris segala nabi. Sedangkan Al-Quran kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah kata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah siapa? Di kalangan para ulama. Begitu. Jadi orang yang alim-alim ulama ni Allah angkat darjatnya. Allah kata dialah yang paling banyak takut ke aku. Dialah yang paling dekat dengan aku. Dialah pewaris Nabi. Dialah orang yang ada agama. Nabi sebut semua tu kepada orang yang ada ilmu ni, ya Allah. Kan? Kemudian orang yang support pula, yang support alim ulama ni. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa yang mempermudahkan perjalanan seseorang yang nak menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan perjalanannya ke syurga Allah. Tu dia ya Allah. Macam kita dah belajar malam ni ya. Kita belajar di GNI ni, orang yang sponsor, orang yang bayar, orang yang apa? Orang yang derma. Dia kata apa, kita orang nak derma ni kepada GNI ni. Kita seronok tengok majlis-majlis ilmu duk ada ni. Kita orang nak sponsor ni. Ustaz-ustaz duk ceramah ni. Boleh tak? Boleh. Orang manfaatkan. Ini orang yang dikatakan, yang Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi sebut 5 golongan di dalam sesuatu ilmu. Nabi kata apa? Kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang mengajar. Tak boleh ustaz, kita tak mampu mengajar ustaz. Au muta'aliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Ustaz, nak menuntut ilmu pun tak boleh ustaz, mengantuk, mata macam ada gam ustaz, tak boleh ustaz, baru dengar 5 minit dah nak tidur ustaz, macam mana ustaz?
Au mustami'an, dengar je pun tak boleh. Dengar boleh Ustaz, kadang-kadang dengar, kadang-kadang dengar benda lain Ustaz, tak boleh. Tak boleh juga. Au muhibban, jadi orang yang cintakan kepada orang yang mengajar, orang yang menuntut, orang yang apa? Orang yang mendengar. Jadi orang yang macam tu. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Semua dia tak suka. Orang yang mengajar dia tak suka, orang yang menuntut dia tak suka, orang yang mendengar pun tak suka, orang yang cintakan majlis ilmu pun tak suka. Yang ni jahanam dia. Tu dia. Jadi jangan jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan fatahluk ataupun fatuhlik, maka binasa dia. Sebab itu bukan senang-senang nak jadi orang alim. Bila menuntut ilmu, ikhlas. Berapa lama dah kita menuntut ilmu nak sampai ke darjah alim ni? Alim ni Allah saja yang layak meletakkan kita alim ke tak. Kita tak boleh mengaku kata kita alim. Alim apa? Ilmu sikit je. Allah kata apa? وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Adapun ilmu-ilmu yang kami berikan kepada kamu itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya sedikit sahaja. Allahu Akbar. Sikit tak banyak pun ilmu itu kan. Kalau nak dicampurkan semua makcik-makcik yang ada ni, makcik apa? Makcik Salkiah ilmu sikit. Makcik Norini Mukhtar sikit. Makcik Robiah, Makcik Fatimah, Makcik Majah. Kan? Makcik apa lagi? Makcik Hasiah, Makcik Hajah Sub AJ. Sikit, campur-campur sikit dia jadi banyak. Campur sikit dia jadi banyak. Hakikatnya sikit. Semua seorang sikit. Bila campur semua, duduk dalam satu grup, study group. Kau cerita apa yang kau tahu. Kau cerita apa yang kau tahu. Kau cerita apa yang kau tahu. Kau cerita benda. Aku cerita apa yang aku tahu. Jadi bila semua macam tu, kongsi masing-masing ilmu, maka dia menjadi percambahan minda. Penambahan input. Pensyumulan ilmu. Masya Allah bahasanya. Ya Allah, malam-malam sore ini digunakan bahasa yang apa? Bahasa yang bombastik. Bombastik lah pula malam-malam ni, ya Allah. Fatal bahasa tu. Ya, jadi dia menjadi keceramukan. Dia jadi multi ilmu. Penambahan ilmu dari sudut pelbagai aspek. Gitu. Barulah kita jadi manusia yang berpengetahuan. Yang ilmu itu kita terima daripada rakan-rakan kita yang ada di dalam ni. Masya Allah. Ustaz pun ramai kan dalam ni kan. Macam-macam ustaz ada. Ada ustaz yang tafsir, ada ustaz yang nyanyi, ada ustaz yang serius, ada ustaz yang lawak. Buka kamera dah terus lawak dah muka. Ada macam tu kan. Jadi ada yang macam-macam jenis ustaz dan macam-macam jenis ustazah dalam ni. Sebab apa jadi macam tu ustaz? Sebab Allah mewarnai kehebatan ilmunya terhadap orang-orang yang ada ilmu, maka pelbagai ilmu dan cara dan gaya persembahan masing-masing ada kriteria masing-masing dan attitude masing-masing, maka ambillah sekadar mana apa yang ada. Yang ilmu itu kata Imam Asy-Syafi'i, qayyidul ilmi bil kitabah, tambahlah ilmu itu dengan menulis. Tulislah, tulis kan, macam tu. Begitu. Wallahu akbar. Kemudian dalam satu hadis baginda, ada satu kisah luar biasa. Mari kita dengar cerita sikit. Yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Satu ketika di akhirat kelak, orang-orang yang alim akan dipanggil menghadap Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Mereka menjawab, kami sudah belajar suatu ilmu dan kami sudah mengajar ilmu berkenaan semata-mata bagi mencari keredaan-Mu, wahai Allah. Soalan itu turut diajukan kepada mereka yang membaca Al-Quran dan jawapan yang sama diberikan kepada Allah Taala. Kami sudah membaca Al-Quran semata-mata mencari redha Engkau, wahai Allah. Sesudah itu Allah menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka sudah berdusta. Para malaikat yang menjadi saksi pada waktu itu juga berkata, kamu benar-benar berdusta. Ya Allah. Ni atas apa ni, maksudnya apa ni?
Maksudnya menuntut ilmu bukan kerana Allah. Menuntut ilmu kerana something, benda-benda yang sampingan. Benarlah kata Syekh Murtada sewaktu Ustaz dapat tauliah dulu. Ustaz dapat tauliah Negeri Sembilan dulu. Mufti Negeri Sembilan panggil Ustaz. Dia panggil Ustaz. Kapten, sini. Ambil apa tu? Ambil kad tauliah Datuk. Sini, masuk pejabat saya. Duduk sekejap. Kita sembang-sembang Ustaz. Ha. Ya Datuk, ada apa tu? Saya suka gurau sebab saya dengan dia rapat. Rapat macam mana? Waktu saya jadi khatib di Masjid Rasah, dia mengajar kuliah Jumaat. Lepas habis dia mengajar kuliah Jumaat, dia duduk betul-betul pintu untuk kita nak naik mimbar. Dia duduk depan tu. Sekali Jumaat, 2 kali Jumaat, 3 kali Jumaat, 4 kali Jumaat, dia kenal saya. Dia kata, nama apa? Kapten, ada tauliah? Tak ada. Besok ambil tauliah pejabat saya. Itu syak tu, itu syak. Besok ambil tauliah pejabat saya. Tak, saya tak isi borang. Tak payah isi. Mai seluruh pejabat. Kita temu duga terus. Pergi lah. Bila pergi dia, jadi dia kenal kita. Kita macam ni. Dah ambil dah kata, dah. Ni ingat, nanti nak mengajar orang, bagi ilmu ke orang. Baik Datuk. Ada 4 jenis manusia dalam majlis ilmu. Saya kata manusia apa? Manusia jenis apa dalam majlis ilmu tu Datuk? Ada 4 jenis orang. Kau kena raikan 4 golongan dalam majlis ilmu. Apa dia Datuk? Dia kata yang pertama, orang yang datang, yang duduk dalam majlis ilmu tu, dia nak ilmu daripada kau. Kau bagi ilmu pada dia. Baik Datuk. Kau ada ilmu. Sikit Datuk. Bagi. Sikit pun tak apa. Yang kedua, ada yang datang tu, dia datang nak dengar cerita je. Kau bagi cerita. Cerita dalam tu. Kau jangan tak cerita pula. Kalau kau nak kenal dia orang yang dalam majlis ilmu tu, kaki dengar cerita, bila kau sebut ada satu kisah, dia panggung kepala dia. Yang tu memang ahli kisah punya orang. Bagi orang yang tak ada kisah langsung, dia buat tak tahu je, buat dono je. Yang tu bukan ahli kisah, yang tu tak kisah. Saya mendengar lah. Okey Tok. Yang ketiga apa Tok? Yang ketiga ada yang datang tu dia nak dengar yang lawak-lawak je. Yang tak lawak dia tak nak dengar. Oh gila ke? InsyaAllah. Yang keempat, dia datang tu dia nak tengok kau. Tu bahaya. Kau jaga elok-elok, pakai elok-elok. Baik Tok. Pakai jadi cantik. Baik Tok. Dia kata macam tu lah. Saya kata ada yang kelima tak Tok? Yang kelima ada. Apa dia Tok? Yang kelima tu dia datang kerana nak makan. Yang tu bukan kerana kau. Yang tu orang lain punya hal. Kau jangan sibuk-sibuk. Dia kata ada orang yang kelima ni dia datang memang nak makan je. Kalau ada makan, adalah dia. Kalau ada dia, mesti ada makan. Macam tu. Jadi maknanya hati-hati dalam majlis ilmu. Manfaatkan 4 orang ni, berikan apa yang kamu ada. Bagi pada mereka. Baik Tok, masih Tok. Ambil kat tauliah balik. Dia kata mengajar Negeri Sembilan ni. Macam itulah ceritanya. Lepas tu dapat tauliah mula-mula Negeri Sembilan tu. Sampai sekarang ni kalau kad tu dah mati, expired, telefonnya. Hello, kad saya dah mati. Dah mati, kenapa tak bagi tahu semalam? Hari ni juga siap. Dia kata gitu. Baik. Kita siap sekarang Ustaz. Tapi tak pergi ambil pun, biar dah ada dah. Tapi tak pergi ambil. Sebab tak pergi ceramah Negeri Sembilan lagi. Kalau pergi ceramah Negeri Sembilan, kita pergi lah. Ambil kad tu. Tapi kalau tak ada kad pun tak apa. Sekarang ni dah ada digital lah. Snapnya, tunjuk. Ada tauliah. Kan? Sekarang ni kan macam-macam isu tauliah. Selangor lah, KL lah, macam-macam lah tauliah kan. Jadi semua nak tauliah. Jadi dalam JNI ni je, tak perlu ada tauliah. Cakap je. Sebab JNI ni, kalau duduk mana-mana pun tak apa. Duduk kat PJ lah. Orang tu PJ. Kalau duduk Perlis, orang tu Perlis lah. Jadi senang. JNI ni bagus. InsyaAllah. Mana tahu kau JNI lepas ni dia buat strict dia kata semua ustaz mesti ada tauliah. Mampu aku kan. Jadi mati aku kan. Saya pun tunjuklah tauliah. Saya ada tauliah Agong, saya ada tauliah Selangor, saya ada tauliah KL, saya ada tauliah Negeri Sembilan. 4 tauliah saya ada. Nak tauliah mana satu cakap? Tauliah Agong. Ada tauliah Agong? Tunjuk Agong punya besar tauliah. Tauliah Agong satu Malaysia boleh. No way. No hal. Gitu. Terus
Sambung. Jadi dalam keadaan tersebut, apa berlaku? Bila Allah panggil dia, Allah tanya, kamu menuntut ilmu kenapa? Dia kata, kami menuntut ilmu nak cari redha engkau. Allah panggil pula orang mengaji Quran. Kau mengaji Quran sebab apa? Nak cari redha engkau. Dia seolah-olah macam Allah tu tak tahu apa isi hati dia. Prasangka dia rasa macam Allah tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Sedangkan Allah itu, kita baca dalam surah Al-Mulk, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Allahu akbar, habislah kita. Kan? Tengah saya duk ceramah ni, tengah saya duk cakap ni, ada orang duk cakap dalam hati. Oh, Ustaz Naim macam ni kenapa dia happy go lucky sangat? Asal dia macam ni Orang lain tak ada macam ni pun, dia je macam ni asal dia ni. Ada orang cakap macam tu kan. Saya tahu jangan main-main, saya pun tipu dosa. Jawab dengan Allah. Lebih baik taubat sekarang. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya apa? Maknanya gurau-gurau siapa dia jangan duk terasa-terasa. Siapa nak terasa lah. Saya gurau je. Malam-malam ni bukan boleh straight sangat. Baca je lagi lena semua. Ni mesti ada jok-jok sikit. Kurang-kurangnya dapat senyum sikit. Senyum tapi berisi. Ketawa dan berisi. Jangan ketawa saja kan. Ketawa. Dapat apa? Entah best juga ustaz tu, tapi tak tahu dapat apa mana ni. Yang tu memang teruk betul lah. Jangan macam tu. Jadi maknanya apa? Maknanya apabila belajar sesuatu ilmu, letaklah niat kerana Allah. Niat waktu bila nak niat? Niat mula-mula kita daftarkan diri kita tu. Contohnya kalau kita nak masuk universiti, waktu nak daftar tu niat dah. Aku daftar nak belajar ni kerana Allah. Bukan kerana nak menjadi kebanggaan aku. Kebanggaan aku. Aku nak jadi orang yang berilmu, yang terpelajar dan mengikis kejahilan aku dalam masa yang sama untuk aku menyampaikan ilmu aku kepada orang. Takut benda-benda nak sambung belajar ni. Saya ada niat nak sambung PhD bulan Januari ni. Masih lagi duk 50. Nak sambung tak sambung. Dia duk main. Sagi PhD, sagi nama ada doktor, sagi orang kata aku halim sangat. Allah, takutlah. Sagi tak ada doktor, sagi aku ni macam mana pula? Aku ni nak kena belajar lagi. Sagi orang duk suruh aku belajar lagi. Sagi askar pula suruh paksa aku belajar pula. Kalau aku tak ada doktor, kalau ada doktor, askar dah tak suruh belajar. Jadi kita pun duk fikir macam mana ni kan? Duk fikir lagi, tak habis lagi duk fikir. Nak fikir duit lagi kan, cari duit macam mana lah, duit tak apa nak cukup ni, nak mengaji macam mana kan, duk fikir kan. Jadi ala kuliahnya macam-macam, berfikir macam-macam. Betul apa? Kita memikirkan perlu ke tak perlu. Do and dos. Do and dos. Dia fikir jurnal, dia fikir tesis terbaik ni. Dia fikir nak kena maki, nak kena marah dengan supervisor. nak kena hempuk dengan supervisor askar, pening kan. Dia fikir lagi ni tak habis lagi. Habis bulan 11 ni tahu jawapan insya-Allah. Habis bulan 11 ni tahu jawapan. Masih lagi Allah tak dorong lagi. Tengoklah macam mana ya. Kalau rajin lah, baru umur 40, orang kata muda lagi kan. Tapi kita kata kita dah tua kan. Macam mana kan. Kemudian, berdusta kerana ganjaran dunia. Sebab apa Allah kata dia berdusta? Malaikat pun menyaksikan. Malaikat kata kau berdusta, kau tipu. Kau bukan belajar kerana Allah. Kau belajar kerana kau nak digelar sebagai liyura makanah. Sebab kau nak tunjuk kedudukan kau, maka kau rasa kau hebat daripada orang lain. Tu bahaya tu. Aku ada PhD, woi. Woi tu dia kata korang. Kau apa? Ijazah je, aku PhD, Doktor Falsafah. PhD, pengajian habis dah. Bahaya, ya Allah. Pengajian habis dah. Sedangkan Nabi kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya Allah.
Nabi kata belajarlah ilmu daripada buayan sampailah ke liang lahat. Tiba-tiba kita dah ada PhD, kita rasa kita alim segala-galanya. No lah, oi, no. Bukan macam tu lah. Kan? Hang mengaji PhD tu kajian je. Bukannya tambah apa pun, kajian je. Tengok orang ni cakap apa, tulis. Tengok orang ni cakap apa, masuk. Tengok orang ni cakap apa, masuk. Biar dah banyak dah ambil kata-kata orang, buat conclusion. Kita sendiri pula kata, saya berpendapat. Pendapat kita je. Atas kajian kita. Bukan cerdik mana pun tuan. Bukan cerdik, tak cerdik. Kan? Cuma dia lebih, orang kata apa, dia lebih berpengetahuan sebab atas kajian dia. Atas keberanian dia bercakap, atas keberanian dia mencungkil ilmu-ilmu orang, mengutip ilmu-ilmu orang, kata-kata orang, dimuatkan dalam penulisannya, maka dia buat conclusion atas apa orang cakap tu, maka jadi PhD. Tu cerita dia. Kan? Tu cerita dia. Kan? Jadi itulah PhD tu maksudnya. Jadi itulah PhD. Tebal ni. Lepas tu orang kritik pula apa penulisan dia. Supervisor kritik, examiner kritik apa penulisan dia. Ni tak betul ni. Kenapa kau buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa? Dia tak boleh jawab. Dia tak apa, saya isytiharkan kamu measure correction. Maknanya kena betulkan sebahagian daripada kesalahan. Dia pun betul-betul dia hantar lulus PhD, PhD. Tu je. Kan? Master nipis sikit, 120 muka surat je. PhD 300 tu. Kan? Kos master 4 sem, PhD 6 semester. Tu je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ustaz jampi doa. Apa dia Ustaz jampi doa? Apa dia? Ustaz jampi doa. Jampi doa apa? Kemudian, jadi dalam keadaan tersebut berdusta kerana ganjaran dunia. Nak dunia rupanya, ya Allah. Nak profesor, nak profesor doktor, nak profesor madya. Nampak gah pada nama. Oh ya Allah, takutlah ya Allah. Saya minta simpang benda-benda macam ni dalam kehidupan saya. Saya minta simpang benda-benda macam ni dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan Allah pelihara saya daripada benda-benda yang memfitnahkan saya dalam hidup dan mati saya. Allahu Akbar. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Seperti mana yang dinyatakan pada permulaan tadi. Dia kata apa? Kedudukan yang tinggi datang bersama amanah yang besar. Permanent head damage. Apa tu? Dia kata apa tu? Siapa kata macam tu? Puan Latifah. Apa maksudnya Puan Latifah? Terangkan pada saya nak belajar. Apa tu? Permanent. Kalau dalam Malay ni apa? Saya tak pandai BI. Ajarkan saya. Apa? Rosak kepala. Rosak kepala. Allah Akbar. Okey, terus. Seperti yang dinyatakan tadi, jikalau para alim tidak dapat menunaikan tanggungjawab mereka membela agama dan menjadi penunjuk kepada kebenaran, maka kelak mereka akan dihukum dengan azab yang berat kerana tidak bertindak dan berkelakuan seperti yang sepatutnya. Ini walaupun dalam diri mereka terkandung pelbagai cahaya kebenaran. Pendek kata. Pengarang ni dia suka guna perkataan pendek kata. Saya tak boleh dengar pendek kata. Bila pendek kata, panjang tak kata. Bila pendek kata, panjang tak kata. Jadi dia sebut sini pendek kata. Mereka tidak menghargai mereka tidak menghargai ilmu yang dikurniakan oleh Allah SWT. Ketahuilah bahawa mereka akan terlebih dahulu dicampakkan ke neraka berbanding manusia yang lain. Cuba tengok. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka mereka orang yang paling utama dilemparkan ke dalam neraka Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Tidak kira sama ada alim ulama ataupun seorang qari Al-Quran. Dia qari Al-Quran pun kena. Allah SWT mengetahui setiap apa yang berada dalam denyut nadi dan hati kita.
Sekiranya benar mencari keridaan Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Jikalau sebaliknya bersedia dengan azab yang menanti. Sambungan berkenaan hadis baginda tadi, rupa-rupanya mereka digelar pendusta di sisi Allah dan juga di sisi para malaikat. Ini kerana mereka sudah belajar dan mengajar kepada orang lain hanya semata-mata untuk dipuji dan dipuja. Tu dia. Ni bahaya kita ni. Kita tak tahu tentang qaharnya Allah. Faham qahar? Qahar ni maksudnya kekuasaan Allah. Allah ni dia kuasa sungguh. Bila dia berkuasa sungguh, maka kita kena ingat dia maha berkuasa di mana-mana sahaja. Bila kita kenang kepada qahar Allah SWT ni, baru kita rasa apa? Kehambaan kepada dia. Oh ya Allah. Baru kita kata apa? Cuba kita tengok. Ada satu lagu kalau Ustaz ingat. Dia kata apa? Apa dia ceritanya? Dia kata, Tika mengenang qaharmu. Nak kata apa? Dia ingat macam mana? Bukan itu. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan sisamu, hambamu rasa berputus asa. Siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung, setiap hari, setiap ketika. Allahu Akbar, malu yang kita. Di waktu mengenal rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur. Padamu harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Allah, nak didik jiwa ni bukan senang lah. Nak didik niat tu pun susah. Nak didik niat ni susah, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang. Oi, susah. Bila susah, kita takut apa? Kita takut tergelincir jatuh niat kita kepada niat nak mencari glamour. Allahu Akbar. Ini bahaya dalam kehidupan kita. Sebab itu, kita kena rasa niat kita ni kena tulus kepada Allah SWT. Jangan niat kita ni tergelincir daripada kebenaran yang sepatutnya kita niat kerana Allah SWT. Sebab apa? Nafsu kita ni teruk sangat. Nafsu kan dia kata, tak apalah nanti dapat PhD nanti orang panggil lah kau doktor. Baru kau sonok sikit, baru kau rasa kau hebat, barulah kata-kata kau orang dengar. Sekarang ni kau tak doktor, orang kau cakap apa, orang tak berapa nak dengar sangat sebab kau tidak ada DR depan. Allahu Akbar. Nafsu lah tu, nafsu jahat. Nafsu jahat cakap macam tu. Siapa yang ajar nafsu macam tu? Syaitan. Syaitan tengok Uish. Cakap lagi. Cucuk sikit. Suruh dia sambung. Suruh dia sambung. Allahu Akbar, ya Allah, malunya dekat Allah. Sebab tu kita tak mengenang qaharnya. Kalau kita mengenang qaharnya, kita akan rasa apa? Malu kepada Allah SWT dan takut kepada dia. Kemudian, akhirnya mereka dipuji dan disanjung menjulang tinggi sedangkan Allah SWT tidak langsung memandang mereka. Begitu juga mereka yang membaca Al-Quran, sebenarnya mereka membaca Al-Quran semata-mata untuk dipuji dan dihargai kemerduan suara yang mereka miliki. Ini pun bahaya. Qari Al-Quran. Baca Quran punya sedap lah, ya Allah. Sampai orang bertakbir, sampai orang sebut Allah, Allah. Allah, Allah. Orang puji sebab suara sedap baca Quran. Dia baca Quran, semua orang kata, dia lah kalau baca Quran, sedap sungguh. Sampai tarik macam tu. Sedap sungguh. Nak abang kata puas hati baca Quran. Kan? Ya, ini bahaya. Ini bahaya, benda-benda yang akan membinasakan kita di sana.
Allahu Akbar. Sebab tu kalau orang-orang yang alim kan, bila kita puji dia, dia kata apa? Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Wahai Tuhanku, bagi engkau sahajalah berhak puji-pujian bersamaan dengan kemuliaan yang ada pada wajah engkau yang maha agung. Hebat. Dia tak terima pujian orang. Dia tolak, dia tepis kepada Allah. Hebat. Orang puji dia. Orang puji dia. Dia tolak, dia tepis bagi kepada Allah yang selayaknya dipuji. Hebatnya manusia yang membesarkan Allah di dunia dan merendahkan dirinya di dunia. Allahu Akbar. Itu mahal tu. Itu mahal. Kemudian, ya, akhirnya mereka juga memperoleh pujian dan kebanggaan itu daripada masyarakat sekelilingnya. Tidak terlepas golongan yang dikatakan ingin mati syahid. Ni pun sama. Nak pergi berjuang, kononnya nak mati syahid. Sebahagian daripada mereka tidak dirahmati Allah kerana mereka berjuang supaya nama mereka dijulang. Tidak pun langsung berjuang demi Allah. Tiada bezanya golongan dermawan. Terdapat segolongan daripada mereka yang dicela kerana mereka menderma bukan semata-mata kerana Allah, namun hanya supaya nama mereka disebut dan dipuji sebagai seorang yang pemurah. Ni pun bahaya. Ya Allah. Ini semua penyakit wahan. Ini semua penyakit riak. Ini semua penyakit hati. Ini semua penyakit mazmumah yang bersarang di dalam hati manusia. Kesemua yang sudah melakukan kesalahan ini kelak akan dicampakkan oleh Allah ke neraka. Sesungguhnya mereka sudah membelakangkan Allah semata-mata untuk kebahagiaan dunia. Kesimpulan daripada hadis tadi dapat kita ringkaskan bahawa seseorang perlu melakukan sesuatu amal hanya kerana Allah. Ada beberapa kadang dapat anugerah Datuk, lepas tu disuruh semua staf panggil dia Datuk. Yang tu memang dah memang pasti. Ada berkenan dapat anugerah Datuk, lepas tu dia suruh semua staf panggil dia Datuk. Dia ni kan, saya tertarik ada seorang alim di Perlis. Ada seorang alim yang berada di Perlis. Saya tak nak sebut nama siapa. Dia kata apa? Dia kata, kita ni kalau kita hebat, kalau kita ada satu kelebihan, kita tak payah cerita ke orang, kata kita tu ada kelebihan. Biar orang yang ceritakan, biar orang yang jaja apa yang kita ada tu tanpa pengetahuan kita. Yang pasti orang tu yang cerita tentang kebaikan kita, maka Allah akan angkat darjat kita dan keizzahan kita disebabkan dengan orang yang berkata kepada kita. Daripada doa-doa mulut orang tersebut, Allah angkat kita. Daripada kita sendiri yang kata kita hebat, yang daripada sendiri kita kata kita bagus, daripada kita sendiri kita yang tu, hakikatnya Allah menjunamkan kita daripada kelebihan yang kita ada. Hebatnya alim tu cakap. Allahu Akbar. Alim tu, alim ulama yang hebat. Masya Allah. Orang Perlis Ustaz, kalau dulu kita jahil, selalu berlumba-lumba belajar sebab nak pandai. Lepas tu nak dapat kerja yang baik dan tidak berniat untuk belajar kerana Allah. Soalannya, adakah ilmu yang syasya? Syasya? Adakah ilmu yang syasya dapat hingga? Apa tu? Yang saya, Ustaz. Yang saya. Yang saya, Ustaz. Okey. Adakah ilmu yang saya dapat hingga dapat kerja yang baik itu dimurkai Allah dan memadai tak bila kita dah tahu kita bertaubat dan cuba betulkan semula niat kita itu. Bertaubat itu disuruh Allah. Kalau kita terlanjur, kalau kita dah buat salah, cepat-cepat tarik handbrake, taubat kepada Allah. Allah clear buang dosa kita yang lalu. Baik tak Allah? Baik. Di atas kejahilan kita, Allah tidak memandang pun kejahilan kita. Bahkan Allah maafkan kejahilan kita di atas kejahilan. Malam ni dah tahu, cepat-cepat taubat, minta ampun kepada Allah. Duduk atas track yang betul. InsyaAllah Allah muliakan kita. Allah ampun dosa kita yang lalu. Allah muliakan kita disebabkan dengan kealiman kita pada malam ini, pengetahuan kita yang kita ketahui pada malam ini. Maka dengan sebab itu Allah muliakan kita dengan ilmu pelajaran yang kita perolehi pada malam ini, insyaAllah. Okey, bagus macam tu Kemudian orang macam tu Ustaz, kita akan tahu kebaikan bila dia meninggal dunia kerana orang akan cakap kebaikan dia, betul? Masya Allah. Jadi maknanya kalau kita ada kelebihan tak perlu bagi tahu ke orang. Aku tahu
Aku ada tak payahlah, tak payah cerita. Tak payah cerita lah. Allah tahu dah kita ni macam mana kan. Jadi biarlah orang tak tahu daripada tahu. Kan? Biarlah orang tahu daripada tak tahu. Tetapi kalau hal termuduga, mestilah cerita. Jangan termuduga tak cerita pula. Ceritakan apa kebolehan kamu. Saya tak nak cerita, nanti saya riak. Yang tu bongok namanya. Yang tu nama apa? Itu namanya bongok. Yang tu dia nak tahu apa kebolehan kita, dia nak tahu apa kepakaran kita, supaya dia nak nilai kita, dia nak ambil kita kerja. Oh ya ke? Kena cerita ke Ustaz? Ya, lupalah Ustaz. Janganlah macam tu. Ceritalah. Agak-agaklah bertepatanlah dengan keadaan. Sesuaikanlah keadaan. La ilaha illallah. Dia betul pembaris. Dia bukan betul bendul, betul pembaris. Jadi maknanya betul-betul lah kan. Betul lah. Cerita betul-betul. Cerita yang real punya. Saya waktu temuduga askar tu, orang tanya saya. Waktu interview. Hujung tu. Kau cerita apa yang kau hebat sangat. Kau nak masuk askar ni. Kau cerita ke aku apa yang kau boleh. Kau cerita. Semua A daripada Z kau cerita. Aku nak dengar. 10 minit kau cerita tentang kebaikan kau. Kau jual diri kau ke aku. Oh, dia suruh kita jual diri kita kat dia. Nak mampus. Nak cerita apa? Saya kata macam-macam. Saya berkemampuan untuk berceramah, apa jua topik dalam keadaan spontan dan sebagainya. Saya boleh cakap tazkirah anytime, any tajuk apa pun. Saya boleh cakap. Saya boleh jadi imam. Saya boleh jampi orang. Cerita habis. Jual diri nama dia tu. Yang tu tak nama riak ah. Yang tu tak nama riak. Tapi tengah-tengah cakap tu kita kata, hang boleh. Yang tu riak. Yang tu riak nama dia. Jadi jangan cakap macam tu. Jangan pergi cakap dekat panel yang nak menilai kita tu cakap macam tu pula. Memang balik lah, faham? Jadi janganlah cakap macam tu. Jangan nak tunjuk act depan dia. Dia suruh kita cerita apa yang kita boleh. Kita jangan pergi tanya dia boleh ke tak. Memang kita boleh lah lepas tu. Kan? Memang kita boleh belah. Boleh belah lepas tu. Jadi janganlah sampai jadi macam tu. Jadi ikut suasana lah ya. Betul. Kalau tak, nanti tak dapat keroja. Keroja, kau roja lah seorang-seorang. Kemudian, mana dah ni? Kesimpulan hadis tadi dapat kita ringkaskan bahawa seseorang perlu melakukan sesuatu amal hanya kerana Allah. Di samping itu, jaga hati kita supaya kesemua amalan yang dilakukan itu bukan bagi mencari populariti atau pujian manusia semata-mata. Ingat, Allah SWT sudah membuat penegasan penting dalam Al-Quran menerusi ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Allah kata apa? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah kata apa? Sesiapa yang berharap akan bertemu dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan Allah sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Allahu Akbar. Maknanya, kita buat sesuatu jangan ada niat kerana makhluk yang ada. Pergi balik rumah kampung, dia balik rumah pak mertua dia sembahyang sunat tak berhenti sebab pak mertua dia duduk tengok dia. Dia balik rumah dia dekat PJ, dia balik rumah dia dekat Seri Kembangan, langsung haram tak sembahyang. Sembahyang fardu pun tak, sembahyang sunat pun tak, apatah lagi. Allahu Akbar. Dia pergi umrah dengan pak mertua dia, sembahyang sunat tak berhenti-henti di Masjidil Haram tu. Dia balik daripada Mekah, dia duduk di rumah, dia duduk di Seri Kembangan, dia duduk di PJ, dia duduk di Penang, dia duduk di Mata Tempat. Dia tak pergi masjid, haram tak pergi masjid. Di Mekah dia pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram tak pergi masjid. Tu bimbang tu. Jadi jangan jadi orang yang macam tu. Jangan jadi orang yang macam tu. Itu nasihat diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sekian dimaklumkan. Untuk berjaya, cuba tengok ni. Dia kata apa? Untuk berjaya, itu adalah kunci pembukanya. Siapa ataupun apa kedudukan kita sekarang, tidak penting.
Terpenting lakukan amal soleh dengan sebaik-baik mungkin tanpa mensyirikkan Allah. Maknanya kalau semayang, semayanglah kerana Allah. Jangan semayang kerana manusia. Jangan semayang kerana bini. Bini tengok. Allahu Akbar. Bini pergi dapur. Allahu Akbar. Semayang Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laju macam ayam patuk. Allahu Akbar. Bini ada depan. Allahu Akbar. Amboi, suami aku. Alim sungguh. Kan? Yang tu berlaku di mana? Di Afrika Selatan. Belah-belah dekat dengan Sudan. Kat situ banyak berlaku macam tu. Kan? Orang sana lah Orang Malaysia tak ada. Orang Malaysia baik. Khusyuk, tawaduk, rendah diri. Orang Malaysia baik sangat. Masya Allah. Hebat orang Malaysia. Tambah-tambah suami kita kan. Suami-suami kita yang ada kat rumah tu baik. Kan? Itu puji ke perli? Itu bukan perli, itu bukan puji. Yang tu menceritakan. Okey, ibu-ibu ayah sekalian. Kemudian, untuk berjaya, itu adalah kunci pembukanya. Siapa ataupun apa kedudukan kita sekarang, tidak penting. Lakukan amal soleh dengan sebaik mungkin tanpa mensyirikkan Allah. Gelaran alim ulama atau syahid bukan penyelamat diri daripada siksaan di akhirat kelak. Sekiranya hati hanya menipu menyintai Allah. Semoga akan lahir ramai alim, syahid, qari dan dermawan yang mempunyai hati yang tulus mulus lagi ikhlas beramal hanya kerana Allah SWT. Sesungguhnya bumi ini kekal berkat hanya kerana golongan ini. Sekiranya mereka tiada, hilanglah seri kehidupan juga keberkatan di dalam dunia ini. Masya Allah, hebatnya ya Allah. Jadi untunglah ya kalau kita bumi Malaysia ni masih ada orang yang alim, orang yang ikhlas, orang yang dermawan, orang yang rajin beribadah, maka Malaysia ini untung. Malaysia ini untung sebab apa? Sebab ada orang yang alim-alim di dalam negara kita. Tetapi kalau Malaysia ini tidak ada orang alim, maka rosaklah bumi Malaysia kita yang tercinta. Begitu. Jadi ibu-ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa tu? Saya masih ingat panel-panel temuduga saya 5 orang, tua-tua semua di Wisma SUK Kedah. Tak tanya apa pun. Cuma suruh saya baca doa kunut je. Alhamdulillah saya berjaya dapat jawatan yang saya mohon. Oh, kemas. Allahu Akbar. Itulah rezeki tak salah alamat. Dengan sebab doa kunut, tu pun nasib baik. Kalau dia kata baca doa kunut. Kalau dia kata baca kunut panjang ke pendek? Pendek. Kunut. Panjang. Kunut. Nasib baik tak buat macam tu. Kalau buat macam tu, la salam wala kalam. Boleh jalan dia kata. Nasib baik. Nasib baik Jadi tahniah kepada Puan Nur Aini. Ya Allah. Okey. Itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsi-kongsikan dan boleh kita bicarakan pada malam ni. Masya Allah, ramai malam ni. 99 orang. Hebat. Apa 99? 100 kot. 100 lebih kot. Jadi yang ala kuliahnya tahniah yang hadir pada malam ni menjelang jam 10.06 malam. Oh, hebat. Masih lagi bersengkang mata. Masih lagi bencekerama. Bagaimana iman kita malam ni? Masya Allah. Kan? Okey. Bagaimana iman kita malam ni? Tanya, tepuk dada, tanya iman. Jangan tanya nafsu, tanya iman. Tepuk dada, tanya iman. Hari ni buat apa? Sembahyang tahajud tak? Sembahyang duha tak? Sembahyang subuh berjemaah tak? Sembahyang 2 rakaat, sembahyang subuh tak? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir tak 11 kali, 10 kali. Subuh dan maghrib. Baca tak Allahumma ajirna minan nar subuh dan maghrib. Tanya balik diri kita. Kan? Tanya diri kita lah, tanya sama diri apa kita iman. Nanti jawab diri iman tak cukup. Nanti tanyalah orang lain lagi kan. Tanya orang lain lagi tentang iman kita kan. Quran baca tak, zikir tak, selawat tak kan. Jadi bila dah semua tu kita buat, insya-Allah iman kita
bertambah-tambah, cari penambahan iman. Iman manusia ni yazid wa yanqus, tambah dan berkurang. Itu iman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu kan. Jadi kalau iman kita main waktu down, kita pun lembek lah. Malas. Semua malas. Macam kan? Malas hari ni tak larat, hari ni tak ada mood lah ni. Hari ni tak mau buat apa. Hari ni masak pun tak nak, apa pun tak nak rehat. Yang tu memang tak ada apa lah iman kita tu. Time tu iman kita memang tak ada apa lah. Iman waktu tu memang kulit bawang lah. Silap-silap kulit bawang pun tak ada. Kulit kuaci boleh jadi. Kan? Jadi macam tu lah ya. Bagilah peningkatan kualiti iman kita tu makin bertambah. Rajin baca Quran, rajin selawat, rajin infak, rajin duduk dalam majlis ilmu, rajin apa? Rajin berzikir, rajin tolong orang, rajin suka pemudahkan urusan orang, insya-Allah. Begitulah iman kita akan bertambah. Ya, insya-Allah. Okey, ada soalan? Ayu istifsal is'alni, insya-Allah. Sa'ajib lakum. Kita buka soalan 2 minit je. 2 minit je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah balik dah dari Penang Ustaz, alhamdulillah. Ustaz, ya. Iman kita ni kadang berbolak-balik. Mana nak bagi iman tu biar betul-betul? Mana boleh, betul-betul. Dia memang macam tu dah. Iman umat Nabi Muhammad, yazid wa yanqus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Macam tu. Dia atas kita dengan dunia. Kalau kita dengan dunia rapat, dia bergolak. Kalau kita dengan akhirat dekat, rapat dengan akhirat, dia kuat. Pum. Kalau dengan akhirat tak kuat, peng. Boleh pergi tanya pula, nak tak nak kasih bunyi boleh? Tak nak kasih bunyi pun boleh, dia kata. Tak nak kasih bunyi pun boleh. Tak payah semayang, tak payah baca Quran, apa pun tak payah. Yang tu memang takkan bunyi sampai bila-bila. Tu cerita. Jadi maknanya, biar iman kita tu meningkat sampai tinggi-tinggi sikit kan. Baca Quran lagi banyak, tadabbur Al-Quran, faham makna Quran, faham cerita Quran. Jadi bila tengok kebesaran Allah tu, kita ingat Allah, maka dia yang hebat, kita puji dia kan. InsyaAllah iman kita akan bertambah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi soalan? Silakan sebelum Ustaz tutup soalan. Assalamualaikum Haji Mun. Waalaikumsalam. Ya. Alamak. Apa dia? Oh, ingat tadi Puan Anissa nak tanya. Saya nak tanya yang si alim ahli neraka ni boleh dikategorikan sebagai penunggang agama juga ke Ustaz? Dia bukan penunggang agama. Dia dah berjaya menyampaikan agama. Dalam masa yang sama, niat dia yang tak betul. Niat dia yang tak betul. Kalau penunggang agama ni, dia menggunakan agama tu demi manfaat diri dia. Dia tak memberi manfaat kepada orang lain. Yang ni, dia sampaikan ilmu. Dia ajar orang, dia bantu orang. Bagus dia tu, bagus. Cuma niat dia tu tak ke arah kepada Allah. Kalau penunggang agama ni, dia manfaat, dia guna agama sungguh-sungguh untuk kepentingan diri dia, untuk kebaikan diri dia, untuk dunia dia semata-mata. Dia kurang macam tu lah ya. Jadi dalam keadaan tersebut, dia adalah penunggang agama. Tapi kalau orang yang macam kita sebut tadi, dia niat dia saja terpesong. Ini lebih kepada riak di dalam menuntut ilmu. Lebih kepada mazmumah dalam hati. Ini soal hati namanya. Soal, orang panggil apa? Orang panggil apa? Hati yang tak ilmu. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sejahtera. Qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Itulah yang paling tepat. Fahim tu ya Ustaz. Masya Allah, hebat cakap Arab. Saya tak pandai cakap Arab. Saya boleh cakap Arab saja.
Okey. Allah Ta'ala alam. Zain, ada apa ya dah? Cukup. Satu lagi saya nak tanya boleh? Apa dia? Maksud kerana Allah tu macam mana ya Ustaz? Macam niat kita kerana Allah. Tapi macam adakah ianya kita cakap untuk kita taat kepada perintah Allah untuk supaya kita jadi bertakwa atau macam mana? Sebab saya macam tak berapa nak faham. Sebab ada yang kata kalau kita nak niat tu banyak-banyak. Kena sebutkan apa yang kita nak. Macam kita berdoa, kita kena doa banyak-banyak apa yang kita nak. Tapi apa yang kita buat tu macam kita belajar ke apa semua tu kerana Allah. Memang kita tahu apa yang kita buat tu kerana Allah. Tapi kerana Allah tu sebab untuk saya nak kuatkan kerana Allah tu kerana apa? Kerana saya nak jadi hamba yang taat ataupun saya nak jadi hamba yang bertakwa sebagaimana yang telah Allah perintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran atau macam mana? Mungkin Ustaz boleh elaborate sikit yang kerana Allah tu macam mana? Okey, kita ambil takrifan niat dulu. Niat itu apa? Niat itu qasdus syai', menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu. Di mana aina makanil mahalil niat, makan mahalil niat fi qalb, di hati. Okey. Kemudian niat dari sudut istilah apa? An-niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Sesuatu yang kita pasak di dalam hati kita disertai dengan perbuatan, itu namanya niat. Cuma niat ini bila kita qasad, dia sebut apa? Qasad. Dia kita tetapkan kerana Allah, maka disertai perbuatan kita itu apa-apa yang mendorong kita ke arah apa yang disukai Allah. Tu dia. Niat kerana Allah. Nak terjemah perbuatan kita tersebut, mesti buat apa yang Allah suka di dalam sepanjang kita niat tersebut kerana Allah. Allah kata apa? Belajar ni macam ni. Ikut Allah. Belajar kena hormat guru. Belajar kena rendahkan suara depan guru. Belajar kena pandai menjaga hati guru. Belajar kena jadi seorang yang tawaduk. Belajar makin tinggi ilmu, kena makin rendah diri. Maknanya dia ikut tu, jalan perjalanan tu. Perjalanan yang untuk apa yang Allah suka tu semua dia follow. Nak sampai supaya ke hati dia dan menterjemahkan dalam perbuatannya supaya mengikuti apa yang Allah suruh buat, maka dia perlakukan seperti Allah yang suruh buat. Allahu Akbar. Susah tu. Susah tu benar tu. Sebab apa susah? Sebab dia main macam-macam. Dia main kawan, dia main syaitan, dia main Ya'juj Ma'juj, dia main Dajjal. Dia main macam-macam tu. Dia kata janganlah, jomlah kita pergi nyanyi, kita pergi karaoke. Tu mula tu. Waktu belajar tu. Kita pergi karaoke, kita pergi lepak-lepak. Mula tu, mula. Dia mula tu dia nak lari niat tu. Jadi maknanya perlukan pengorbanan. Ada orang belajar niat. Jadi maknanya belajar ni maksudnya apa? Yang pertama niat kerana Allah. Niat juga kerana menghilangkan kejahilan. Niat juga belajar ni aku nak mengajar apa yang aku pelajari. Niat juga untuk menjadikan aku diri dekat kepada Allah. InsyaAllah itu semua elemen-elemen di dalam niat kerana Allah yang akan menghasilkan natijahnya. Niat kita nawaitu lillahi ta'ala. Niat itu bukan lafaz tetapi di dalam hati kita. Wallahu ta'ala. Fahima kalami? Ya Ustaz, terima kasih banyak. Jelas. Thank you. Alhamdulillah. Allahumma faqihha fid din wa alimha ta'wil wa hdi siratal mustaqim. Dah cukup. Jom kita baca Al-Mul. Kita baca surah Al-Mul, lepas tu kita baca doa. Jangan belah macam tu. Hampa belah awal. Lepas tu hampa bye. Senang je. Start bye. Amboi. Aku Tak ada. Tunggu Ustaz sampai habis insyaAllah. kita tengok tu sakit hati. Okay, start bye. Bye. Tak apalah, pergilah. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وذلل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tadah tangan untuk doa tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal ardini wa ma aqallat wa rabbash syayatini wa ma adallat. كلنا جارا من شرك كلهم أجمعين أن يفرط علينا أحد أو يطغى علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم غارت النجوم وهداءت العيون أنت حي يا قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم اهدئ ليلنا وأنم عينيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.